Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita berjumpa sekali lagi di dalam kelas Bahasa Melayu. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang kuasa Hari ini kita akan belajar dengan tajuknya adalah kuasa kentang. Baik. Okay, mari kita tengok. Sebelum tu mari kita tengok dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okay, hari ini kita akan menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar. Okey, jadi hari ini kita akan buat dua draft kerangka karangan dan juga karangan. Okey, jangan risau, seperti biasa saya akan bantu awak macam mana kita nak tulis. Baik. Kita terus pergi kepada buku teks dan saya nak awak semua keluarkan buku teks dan buka muka surat 112. Okey, dah bersedia? Okey. Baik, ini adalah tajuknya kuasa kentang. Okey, di perenggan yang pertama ini, selalunya di perenggan pertama adalah pendahuluan. Okey, pendahuluan, dengarkan saya baca dahulu. Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Okey, ini adalah pendahuluan yang penuh. Okey, jadi apa kaitan perenggan pertama ni? Apa yang kita kena buat untuk perenggan yang pertama ni? Ya, kita kena tulis draft atau kerangkanya. Ya, itu yang kita akan buat selepas ini. Okey, mari kita tengok pula. Ini di bahagian isi. Dia ada bagi 3 isi dekat awak. Isi 1, isi 2 dan isi 3. Isi ni adalah untuk perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat. Okey, jadi di isi ni apa yang tak ada kat sini? Kita tak ada karangan dia, tak ada ayat yang penuh. Jadi untuk isi 1, 2 dan 3 ni kita kena buat karangan. Okey. Kemudian mari kita tengok pula penutup. Zara dan rakan-rakannya berasa gembira kerana dapat menyertai pameran Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi dengan jayanya. Pengalaman ini tidak akan dilupakan oleh mereka. Jadi kat sini kita kena buat apa pula? Ya, kita kena buat draft ataupun kerangka. Okey, sebelum kita mula, dalam menghasilkan karangan, penting ya draft ataupun kerangka karangan ni. Apa tujuan kerangka karangan? Dia adalah membantu kita membantu kita menulis karangan secara lancar, ataupun dia yang memandukan kita. Dia kira macam penunjuk arah. Ke manakah jalan cerita kita ni akan berakhir? Macam mana? Bagaimana? Okey? Jadi sebelum kita nak buat karangan, mesti ada kerangka karangan. Okey, sekarang aktiviti yang pertama. Kita akan buat dulu draft dan kerangka karangan. Tadi kita dah dapat tengok bahagian pendahuluan dan penutup sahaja yang tiada kerangka karangan. Jadi itulah tugas kita untuk buat kerangka karangan. Okey, macam mana kita nak buat kerangka karangan daripada karangan yang sudah lengkap ni, petikan yang dah lengkap ni? Okey, kita akan cari dahulu isi penting, isi dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, ada beberapa isi penting. Yang pertama, apa dia? Ya, yang pertama, di perenggan yang pertama, di baris yang pertama, iaitu Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran. Ini adalah isi penting. Okey, yang keduanya adalah bantuan guru kelas. Okey, itu isi yang kedua. Dan isi yang ketiga, bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Jadi kita dah ada 3 isi penting yang boleh kita masukkan, kita tulis dalam kerangka karangan. Jadi macam mana nak tulis? Macam inilah pendahuluan. Okay, yang pertama tadi adalah Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran. Dan yang kedua, bantuan guru kelas. Okey. Dan yang ketiga, bersama-sama menyiapkan bahan pameran. Ini adalah isi yang pertama, ini isi yang kedua, dan ini adalah isi yang ketiga.
Okey, kalau awak tengok setiap ayat ni saya ambil jadikan apa? Ayat ringkas, frasa yang ringkas. Jadi daripada frasa yang ringkas itulah kita boleh hasilkan ayat yang penuh. Itu cara kita nak gunakan kerangka karangan dalam menulis karangan lengkap. Jelas? Okey, ini adalah bahagian pendahuluan. Okey, sekarang kita tengok pula di bahagian penutup. Okey, di sini Zara dan rakan-rakannya berasa gembira kerana dapat menyertai pameran Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi dengan jayanya. Pengalaman ini tidak akan dilupakan oleh mereka. Baik, ada 2 ayat dekat situ. Jadi, maksudnya ada berapa isi kita nak buat? Ada 2. Okey, iaitu yang pertama, berasa gembira. Dan yang kedua, pengalaman tidak akan dilupakan oleh mereka. Senang. Okey, jadi macam kita nak tulis dalam bentuk kerangka. Macam inilah. Okey. Ni ayat yang pertama, berasa gembira. Ayat yang kedua, pengalaman yang tidak akan dilupakan. Senang je. Okey, kita dah selesai bahagian kerangka karangan. Okey. Cikgu, mana isi yang lain? Ya ke lah? Isi yang lain kita boleh ambil semula daripada kerangka karangan yang ada dalam buku teks. Okey, di perenggan yang pertama dan perenggan yang terakhir tak ada kerangka kan? Jadi kita dah buat. Okey, baik, sekarang kita akan pergi ke aktiviti yang kedua, iaitu menghasilkan karangan berpandukan kerangka. Okey, tadi karangan penuh tak ada kerangka. Sekarang kerangkanya ada, karangan penuhnya tiada. Okey, terbalik kan? Okey, tengok isi yang pertama. Menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, menjalankan aktiviti bersama-sama. Baik, berdasarkan isi ni, kita boleh buat berapa ayat? Kita boleh bina 3 ayat ataupun lebih. Okey, tapi bila dah ada kerangka karangan ni, bila dah ada contoh ayat ni, kita boleh bina ayat sendiri, mudah. Baik, ayat yang pertama, menyediakan peralatan ni yang pertama. Jadi apakah ayat yang sesuai kita boleh bina? Okey, siapa yang menyediakan peralatan? Jadi mula-mula mereka menyediakan peralatan yang diingin digunakan. Yang ingin digunakan. Okey, yang ingin digunakan semasa pameran. Itu ayat yang pertama. Okey, isi yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan. Jadi ayatnya bila kita luaskan ataupun kita panjangkan, akan menjadi antara bahan yang diperlukan ialah ubi kentang, mentol. Okey, di sini kena ada tanda koma mentol, koma. Maaf, tak ada. Okey. Saya salah tengok. Okey. Mentol diod pemancar cahaya, LED, kepingan, tembaga, klip kertas, keluli dan wayar. Okey. Jadi ini ayat kita yang kedua. Baik. Ayat yang ketiga. Ayat kedua dah siap. Ayat yang ketiga, menjalankan aktiviti bersama-sama. Siapa yang menjalankan aktiviti bersama-sama? Kemudian mereka menjalankan aktiviti uji kaji bersama-sama. Okey? Baik. Okey. Sekarang kita dah selesai untuk perenggan yang kedua. Kita masuk pula perenggan yang ketiga. Okey, iaitu isi yang kedua. Memulakan uji kaji, berpandukan langkah kerja, melengkapkan litar. Baik. Tengok, memulakan uji kaji. Jadi ayatnya kita boleh kembangkan menjadi selepas itu mereka memulakan uji kaji menggunakan kentang dengan pantauan guru kelas mereka. Okey, ayat yang kedua, berpandukan langkah kerja, mereka menjalankan uji kaji berpandukan langkah kerja yang telah dirancang bersama-sama. Okey, ayat yang ketiga, melengkapkan litar. Berkat kesabaran dan semangat berpasukan, mereka berjaya melengkapkan litar uji kaji tersebut. Okey, awak tambah sikit ayat untuk menyedapkan ayat kita lah.
Okey, jadi saya tak langsung ayat karang kita lagi dramatis dan panjang. Ya. Okey. Tengok pula isi yang ketiga. Okey, isi yang terakhir untuk karangan kita. Ni dia. Dia ada 3. Tapi untuk ayat yang ketiga ni saya buat panjang sikit. Okey, berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Ini ayatnya. Akhirnya Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi tiba. Zara dan rakan sekelasnya berdiri di samping bahan pameran yang mereka hasilkan sambil menerangkan tentang kuasa kentang kepada penonton yang hadir. Ayat yang pertama. Okey, ayat yang keduanya. Lampu LED menyala. Okey, saya kembangkan ayat tu dengan lampu LED menyala semasa Zara menunjukkan demonstrasinya. Kemudian ayat yang terakhir, para penonton bertepuk tangan. Okey, para penonton bertepuk tangan kerana kagum dengan hasil pameran mereka. Senang. Okey. Baik. Jadi kita dah siapkan semua. Draft sudah, karangan sudah. Jadi apa yang kita kena buat sekarang? Apa yang awak kena buat sekarang? Ya, awak kena buat salin semula kerangka karangan dan karangan. Dua benda ni awak kena buat ya. Kerangka karangan dan karangan. Okey, ini contoh saya dah bagi. Okey, macam biasa mula-mula kena buat hari dan tarikh. Tajuknya. Okey, ini adalah pendahuluan. Lepas tu isi 1, isi 2, isi 3, penutup. Okey, selepas menutup, okey, awak baru tulis karangan yang lengkap tadi. Okey, ni dia karangan yang lengkapnya. Jangan risau. Karangan ni saya akan bagi di dalam link kat bawah. Awak boleh klik download link dia dan salin di dalam buku penulisan C. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain, insya-Allah. Okey, stay safe dan jangan lupa isi kehadiran. Assalamualaikum. Bye.